Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya nak memfokuskan kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran 10.1.4 di mana kita nak menentukan kecerunan garis lurus. Jadi kita akan buat pengiraan untuk menentukan kecerunan. Dan ini dari rumusan dari buku teks yang mana untuk menentukan ataupun untuk menghitung kecerunan iaitu M, diberi simbol M, kita ada 3 rumus yang berbeza. Rumus yang pertama kita ada M kecerunan iaitu jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ini adalah menggunakan distance iaitu jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Rumus yang kedua, kita akan menggunakan koordinat. Jika diberi koordinat bagi 2 titik seperti dalam gambar rajah, kita ada x1, y1, x2, y2 dan rumusnya adalah y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Dan rumus yang ketiga, kita akan menggunakan nilai pintasan. Jika ada nilai pintasan diberi, kita akan gunakan untuk mengira kecerunan. Untuk rumus pintasan sahaja, kita ada tanda negatif. Ini sahaja yang special. Jadi nilai pintasan y akan bahagi dengan pintasan x. Ini pintasan y dan ini ialah pintasan x. Kita akan tengok pada soalan latihan. Ini ialah contoh soalan latihan. Tentukan kecerunan bagi garis lurus PQ. Kalau kita tengok pada gambar rajah, dia adalah seperti segitiga, tetapi kita nak kira kecerunan bagi garis P hingga Q. Kalau macam ni, kita boleh guna rumus M sama dengan jarak mencancang. Kerana kita tak ada koordinat dan kita tiada pintasan Y atau pintasan X, kita hanya ada garis lurus saja. Jadi kita akan guna rumus jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Iaitu jarak mencancang 5 meter iaitu jarak menegak dan jarak mengufuk ialah 12 meter. Kita tengok pada unitnya sudah sama iaitu meter. Jadi kita boleh buangkan saja unit, tapi saya tulis dulu 5 meter bahagi 12 meter. Unitnya sudah sama. Jadi kita boleh terus buang saja unit itu 5/12. Sama juga untuk soalan 2. Jarak mencancang adalah 9 M bahagi 2 M. Unit meter sudah sama, jadi kita hanya tinggalkan nombor sahaja. Begitu juga dengan soalan yang ketiga. Jarak mencancang adalah 6 meter bahagi 312 meter. Unit dah sama, kita boleh buang dan kita tengok 6 dan 312 kita boleh permudahkan. Jadi kita permudahkan dia menjadi 1/52. Soalan 4 hingga 6 masih lagi menghitung kecerunan, tetapi kali ini kita diberi koordinat melalui pasangan titik yang berikut. Jadi ini kita diberi koordinat. Apabila kita ada koordinat, jadi kita boleh guna rumus kecerunan M sama dengan y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Kalau nak guna rumus rumus kecerunan menggunakan koordinat, kita kena labelkan dulu kita punya y2, y1, x2 dan x1. Jadi ini kita ambil sebagai x1 dan y1
X2, Y2. Kita label dulu supaya kita tak buat kesilapan. Jadi, M sama dengan Y2 adalah 7, tolak Y1 adalah 1, per dengan X2 iaitu 2, tolak X1 iaitu 3. Jadi jawapan yang kita dapat negatif 6. Kita cuba soalan 5. Labelkan dulu. Kalau ini kita label X1 dan Y1 juga berpasangan dengan X1, X2 mesti berpasangan dengan Y2. X mesti berpasangan dengan Y. Kemudian barulah kita masukkan nilai ke dalam rumus. Y2 adalah 8, Y1 adalah 8 juga. Bahagi X2 ialah 4, tolak dengan X1 iaitu negatif 3. Bila ada negatif, kita bracketkan. So kalau macam ni kita tahu 8 tolak 8 ialah kosong, jadi kecerunan dia adalah kosong. Kita teruskan dengan soalan nombor 6. Sama juga mesti labelkan dulu. X1 mesti berpasangan dengan Y1. X2 mesti berpasangan dengan Y2. Kemudian kita kira kecerunan. Y2 ialah negatif 2. Tolak Y1 iaitu 5. Bahagi dengan X2 iaitu 6. Tolak X1 iaitu 6. Okay, perhatikan. Di bahagian X2 tolak X1, kita akan dapat kosong kat sini. Ini ialah kosong. Jadi kecerunan kita tak boleh bahagi dengan kosong. Ini kita akan dapat negatif 7 per kosong. Jadi bila kita dapat macam ni, kecerunan kita ialah tidak tertakrif. Kerana dia bahagi kosong, jadi kecerunan adalah tidak tertakrif. Untuk contoh soalan latihan seterusnya, masih lagi menghitung kecerunan. Kali ini kita diberi koordinat 2 titik garis lurus pada satah kartes. Ingat lagi apa itu satah kartes? Satah kartes adalah di mana kita ada paksi Y dan paksi X. Sama juga kaedahnya, mesti kita labelkan dulu yang mana kita punya X1, Y1, X2, Y2. Kita boleh pilih. Tak kisah yang mana kita nak letak. Asalkan X1 mesti berpasangan dengan Y1. Dan X2 mesti berpasangan dengan Y2. Selebihnya, barulah kita kira seperti biasa. Y2 ialah 3, tolak Y1 iaitu 8. X2 ialah 2, X1 ialah 6. Kita akan dapat negatif 5 per negatif 4. Jadi M sama dengan 5 per 4. Soalan nombor 8. Mesti buat langkah pertama iaitu melabel X1, Y1, X2, Y2. Kemudian kita masukkan dalam rumus kita. Y2 ialah 1, tolak Y1 iaitu 9. X2 ialah 6, tolak X1 ialah 2. 1 tolak 9, negatif 8 per 6 tolak 2, 4. Jadi kita akan dapat kecerunan negatif 2. Soalan 9. Labelkan, tak kisah ya, X1, Y1 kita nak letak di mana. Yang penting, mesti berpasangan dengan nombor yang sama. X1, Y1. X2, Y2. Dan kita masukkan dalam rumus sahaja. Y2 ialah 6, Y1 ialah 2, bahagi X2 ialah 5, X1 ialah negatif 2. 6 tolak 2 ialah 4, 5 tambah 2, 7. Sekarang kita masih lagi mengira kecerunan, tetapi kita nak menggunakan, kita diberi nilai pintasan. Ingat semula rumus kecerunan menggunakan pintasan mesti ada tanda negatif
pintasan Y per pintasan X. Okey. Jadi ini kita akan guna rumus yang ini. Pintasan X ialah 6, jadi M sama dengan, kita letak terus tanda negatif dalam rumus. Kita buat bracket, pintasan Y ialah 4 per dengan pintasan X iaitu 6. Kita tengok 4 dan 6 boleh dipermudahkan. Jadi kita akan dapat negatif 2 per 3. Nombor 2 diberi gambar rajah dalam Satakates. Jadi kita kena kenal pasti yang mana pintasan Y dan yang mana pintasan X. Yang ini kita tengok X ialah 0. Jadi Y ialah 7. Jadi ini ialah pintasan Y. Kalau yang ini X ialah negatif 6, Y ialah 0, jadi ini ialah pintasan X. Kita kira kita punya kecerunan negatif mesti ada dalam rumus. Pintasan Y iaitu 7 perkan dengan negatif 6. Jadi negatif bertemu dengan negatif, kita akan dapat kecerunan positif 7 per 6. Nombor 3 masih lagi gambar rajah Satakates, cuma kita tak ada koordinat, tapi kita kena tahu garisan yang memintas paksi X ini ialah pintasan X. Garisan yang memotong atau memintas paksi Y iaitu ini ialah pintasan Y. Kita tengok garisan itu bersilang atau memotong paksi yang mana. Kita masukkan rumus M sama dengan negatif pintasan Y iaitu negatif 4 per pintasan X iaitu negatif 6. Kita akan dapat negatif juga, negatif 2 per 3. Kita perlu hitung pintasan Y apabila diberi kecerunan iaitu M dan pintasan X. Kita ingat semula kita punya rumus. Kecerunan iaitu M ialah pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi kita nak tahu, kita nak kira pintasan Y ini. Kita akan guna rumus itu dan masukkan nilai yang kita ada dalam rumus. M ialah 2 per 3. Jadi M di kiri 2 per 3 sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X iaitu 6. Dapat macam ni, kita akan buat kiraan. 6 kita akan bawa ke kiri. Kita akan dapat 2 per 3 darab 6 sama dengan negatif pintasan Y. Jadi kita darab di sebelah kiri, 2 per 3 darab 6, kita akan dapat 4 sama dengan negatif pintasan Y. Jadi jawapan kita pintasan Y ialah negatif tu kita bawa ke 4 lah. Negatif 4. Kalau tadi kita nak hitung pintasan Y, sekarang kita nak hitung pintasan X. Diberi kecerunan iaitu M dan pintasan Y. Sama juga kaedahnya. Kecerunan ialah negatif 3 per 4. Kita letak di sebelah kiri negatif 3 per 4 bersamaan dengan negatif pintasan Y ialah 9 bahagi dengan pintasan X. Saya boleh tulis X sajalah ya. Okay, kemudian kita dapat macam ni, kita akan ada cross multiply lah. Kita akan bawa X
pergi ke kiri dan 3/4 kita akan bawa ke kanan. Jadi X di sebelah kiri, negatif 3/4 kita akan bawa ke kanan menjadi darab 4/3. Tanda negatif dia jangan tinggal. Okey, tanda negatif daripada 3/4 tadi kita bawa ke kanan juga. Kemudian kita darab seperti biasa, kita akan dapat 3. Negatif kita dah boleh potong jadi 12. Jadi pintasan X ialah 12.